strong. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung semula pelajaran kita, topik yang terakhir iaitu fi'il sahih, fi'il mujarrad dan mazid. Okey. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita ulang semula dua tajuk yang kita belajar sebelum ini berkaitan dengan fi'il, iaitu fi'il madhi, mudhari' dan amar. Satu lagi fi'il sahih dan juga fi'il mu'tal. Okey. Yang pertama kita belajar tentang fi'il dari segi bila ia berlaku. Bila ia berlaku, ia terbagi kepada tiga, iaitu madhi, mudhari' dan juga amar. Kemudian kita belajar tajuk yang seterusnya, iaitu minggu lepas kita belajar tajuk al-fi'lu dari segi apa? Huruf yang membinanya. Huruf yang membinanya. Okey, ini mestilah berkaitan dengan tiga huruf asal. Kita ada apa? Kita ada sahih dan kita ada mu'tal. Kita ada sahih dan juga mu'tal. Okey, tajuk yang terakhir kita ada fi'il juga. Fi'il al-mujarrad wal mazid. Fi'il mujarrad dan mazid ini cerita tentang apa? Mujarrad cerita tentang asal, tiada tambahan ataupun tiada imbuhan. Manakala mazid ada imbuhan ataupun tambahan. Okey, ini adalah secara umum apakah yang dimaksudkan dengan fi'il min haisu zaman, fi'il min haisu bina'il huruf. Kita ada sahih dan juga mu'tal. Ini adalah fi'il mujarrad dan mazid. Okey, saya ambil contoh satu-satu. Okey, sebelum tu, fi'il madhi, apakah ciri-ciri umum fi'il madhi? Ciri-ciri umum bagi fi'il madhi ialah dia mesti ada pertambahan di belakang. Manakala fi'il mudhari' dia mesti ada pertambahan di depan dan dia mesti ada pertambahan di belakang. Depannya wajib, belakangnya harus. Manakala fi'il amar, kita ada tambah depan, kita juga ada tambah belakang, yang mana yang depan ini harus, yang belakangnya wajib. Itu saya dah terang dah dalam video tentang fi'il madhi, mudhari' dan amar. Okey. Kemudian fi'il sahih dan juga fi'il mu'tal pula, dia ceritakan tentang huruf asal. Huruf asal. Huruf asal bagi perkataan, bagi setiap fi'il. Adakah huruf asal itu terdiri daripada huruf illah ataupun tiada huruf illah? Ini cerita tentang fi'il sahih dan juga fi'il mu'tal. Adakah huruf tu, tiga huruf tu ada alif waw ya tak? Kalau ada alif waw ya, maka dia adalah mu'tal. Manakala kalau huruf tu tiada alif waw ya, dia adalah sahih. Sahih ada tiga jenis, yang tu kita minggu lepas kita dah belajar dah. Okey. Manakala mujarrad dan mazid pula, dia cerita tentang huruf asal bagi fi'il tersebut. Manakala mazid, daripada huruf asal kita bubuh imbuhan. Daripada huruf asal kita letakkan imbuhan bagi perkataan tersebut. Okey. Adakah mujarrad ini boleh dikategorikan sebagai sahih ataupun mu'tal? Ya. Mujarrad ini dikategorikan sebagai sahih dan dia juga boleh jadi mu'tal. Dia boleh jadi sahih, dia boleh jadi mu'tal. Bolehkah mazid menjadi sahih ataupun mu'tal? Mazid tidak dikira sebagai sahih, tidak dikira sebagai mu'tal. Macam mana kita nak jadikan mazid ini sahih atau mu'tal? Kita kena filter, buang untuk mendapatkan buang imbuhan, kemudian kita dapatkan mujarrad, kemudian baru kita boleh tentukan dia sahih ataupun mu'tal. Okay, saya tahu kamu pening. Kita tengok contoh. Saya bagi analogi dalam bahasa Melayu dulu. Okey, dan tata bahasa Melayu. Contoh, kita ambil perkataan lari. Okey, kita ambil perkataan lari. Lari ini
Madhi ke, mudhari' ke, amar? Kalau kamu kata dia madhi, belum tentu. Sebab kalaulah saya bubuh dekat depan ini telah, maka dia jadi madhi. Kalau saya bubuh dekat depan ini sedang lari, maka dia jadi mudhari'. Kalaulah saya tambah di belakangnya larilah, dia jadi apa? Dia jadi amar. Jadi perkataan lari belum tentu lagi dia madhi, belum tentu lagi mudhari', belum tentu lagi dia amar. Macam mana kita nak menentukan? Kita tengok huruf tambah. Tambah. Itu adalah ciri-ciri dari segi bila berlakunya perbuatan tersebut. Okey, sekarang saya nak tanya. Perkataan lari ini asal ataupun tidak? Dia adalah huruf asal. Maka lari ini dia termasuk dalam kategori ini. Sama ada sahih ataupun mu'tal. Okay. Sekarang saya tanya pula. Lari ini mujarrad ke mazid? Lari ini dah ada imbuhan ke belum? Dia belum ada imbuhan. Maka lari ini jadi apa? Lari ini jadi mujarrad. Jelas? Okey. Sekarang adakah lari ini boleh jadi mujarrad? Okey, sekarang saya tanya. Macam mana kita nak jadikan lari ini mazid? Kita bubuhlah perkataan lari dulu, kemudian kita tambah perkataan berlari. Kita jadikan dia berlari. Okey, sekarang berlari ini madhi ke, mudhari' ke, amar? Belum tentu lagi dia jadi madhi, belum tentu lagi dia jadi mudhari', belum tentu lagi dia jadi amar. Macam mana kita nak menentukan dia madhi ke, mudhari' ke, amar ke? Kalau kita letak telah berlari, maka dia jadi madhi. Kalau saya letak sedang berlari, maka dia jadi mudhari'. Kalau saya kata berlarilah, maka dia jadi amar. Okey, jelas? Jadi berlari, adakah dia sahih atau mu'tal? Belum dapat jawapan lagi. Adakah berlari ini sahih atau mu'tal? Betul? Okey, sekarang kita tanya pula. Berlari ini mujarrad ke mazid? Berlari ialah mazid. Pasal apa? Dia ada imbuhan ber di depan. Betul tak? Okey. Sekarang macam mana kita nak menentukan berlari ini sahih atau mu'tal? Caranya ialah kita buang dulu ber, baru kita tahu. Tengok yang ini. Yang ini dalam kategori apa? Sahih ke mu'tal? Okey, jelas. Kena buang dulu yang ini, barulah kita boleh dapat jawapan sahih atau mu'tal. Okey, samalah konsep dengan bahasa Arab. Samalah konsep dalam bahasa Arab. Ceritanya, saya nak tanya sebelum tu. Adakah tambahan telah, tambahan sedang dan tambahan lah dikira sebagai imbuhan? Tidak. Jadi, samalah konsep dengan ni. Adakah huruf tambahan madhi, huruf tambahan mudhari', huruf tambahan amar ini dikira sebagai mazid? Tidak dikira sebagai mazid. Huruf tambahan madhi, huruf tambahan mudhari', huruf tambahan amar tidak dikira sebagai mazid. Samalah konsep dengan ini. Telah, sedang dengan lah kita tak kira sebagai diimbuhan. Faham? Yang kita kira sebagai imbuhan ber ni. Adakah semua kosakata kita boleh jadikan dia imbuhan? Tak. Okey. Okey, jelas Jelas. Boleh tak kita jadikan pe dengan kan, tambahkan pe, kemudian lari, kemudian kan? Boleh tak? Pelarikan. Tak boleh. Betul tak? Jadi tak semua imbuhan kita boleh jadikan dia mazid. Samalah konsep dalam bahasa Arab. Ada perkataan-perkataan ataupun huruf-huruf tertentu sahaja yang boleh kita tambah untuk jadikan dia imbuhan. Okey, jelas? Jelas konsep Saya ulang semula. Semua ini sahih dan juga mu'tal boleh menjadi madhi, mudhari' dan amar. Buktinya telah lari, sedang lari, larilah. Itu dalam kategori sahih. Macam mana kita nak jadikan dia mazid? Sahih adalah mujarrad.
Sahih dan mu'tal adalah mujarrad. Pasal kita mengkaji sahih dan mu'tal mengkaji tentang huruf asal. Dan mujarrad ialah huruf asal, tiada imbuhan. Okey. Setiap sahih dan mu'tal boleh jadi madhi, mudhari' dan amar. Dan setiap mujarrad dan mazid boleh jadi madhi, mudhari' dan amar. Huruf tambahan madhi, mudhari' dan amar tidak dikira sebagai huruf tambah. Okey, jelas. Okay, kita tengok kepada kaedah bahasa Arab pula. Kaedah bahasa Arab. Ini saya ambil contoh analogi mudah daripada bahasa Melayu. Okey, sekarang katakanlah saya nak ambil perkataan bahasa Arab pula supaya kamu nampak. Contohnya saya ambil perkataan dalam Quran, banyak perkataan ni. Qatala. Qatala. Qatala ini madhi ke mudhari' ke amar? Dia adalah madhi. Kalau saya jadikan dia qatalu, dia jadi apa? Masih lagi madhi. Pasal apa? Dia ada tambahan di hujung. Okey. Katakanlah saya nak jadikan dia mudhari'. Yaqtulu. Madhi, mudhari', amar. Mudhari'. Pasal apa? Dia ada tambahan di depan. Boleh tak saya jadikan yaqtuluna? Boleh. Pasal apa? Kaedah mudhari' dia boleh tambah depan, dia boleh tambah belakang. Dia ada tambah belakang, dia ada depan yang wajib. Okey, kemudian boleh tak saya jadikan dia uqtul? Boleh. Ini adalah fi'il amar. Maka kita boleh jadikan dia fi'il daripada asal qatala boleh menjadi qatalu, yaqtuluna, uqtul, uqtuli, uqtulu. Okay, semua boleh jadi. Okay, sekarang soalannya ialah qatalu. Madhi, mudhari', amar? Madhi. Okey. Sahih atau mu'tal qatalu? Macam mana tahu dia sahih mu'tal? Dia mu'tal. Pasal kalau kamu kata dia mu'tal saja sebab ada waw dan alif. Salah. Ingat balik konsep macam mana kita nak cari fi'il sahih atau mu'tal. Kita kena buang dulu huruf ni, buang dulu huruf ni, buang dulu huruf ni, buang. Tinggal yang tengah ni, kira dia sahih ke dia mu'tal. Okay, sekarang kita nak buang siapa? Buang waw alif. Buang waw alif tinggal siapa? Qaf ta lam. Qaf ta lam ada huruf illah? Tiada illah. Ada hamzah? Tiada hamzah. Ada huruf yang berulang? Tiada. Jadi qatala ialah sahih salim. Sahih salim. Okey, yaqtuluna fi'il apa? Kita tahu dia adalah mudhari' sebab dia ada tambah depan, dia ada tambah belakang. Okey, sekarang yaqtuluna ni sahih atau mu'tal? Dia adalah, kita nak tahu, buang huruf tambah. Tinggal yang tengah, qaf ta lam. Maka qaf ta lam ialah sahih salim. Samalah konsep dengan ini. Uqtul. Kalau ustazah dia ada alif ni. Ini bukan alif huruf asal. Ini adalah alif fi'il amar. Buang alif ni tinggal siapa? Qatala. Jadi dia sahih ke mu'tal? Dia adalah sahih. Okey, itu menjawab soalan sahih mu'tal. Okey, sekarang saya tanya. Yaqtuluna ini mujarrad atau mazid? Mujarrad atau mazid? Mujarrad huruf asal, mazid ada imbuhan. Macam mana kita nak tahu? Konsep yang sama, kita buang huruf tambah mudhari'. Ni sebab saya kata apa? Fi'il mudhari', huruf tambahan madhi, mudhari', amar tidak dikira sebagai mazid. Okey, kita buang, tinggal siapa? Tinggallah qaf ta lam. Jadi qaf ta lam ini huruf asal tak? Huruf asal. Maka yaqtuluna ini adalah mujarrad. Dia juga adalah sahih salim. Okey, jelas? Okey, sekarang boleh tak qatala ini kita tambah imbuhan? Boleh. Macam nak buat? Okey. Qatala. Madhi, mudhari', amar. Ada tambah depan? Tak ada. Ada tambah belakang? Tak ada. Jadi, apa fi'il yang tak ada tambah depan, tak ada tambah belakang? Dia adalah madhi bagi huwa. Madhi bagi huwa. Katakanlah saya tambah qatalu. Madhi, mudhari', amar. Dia adalah madhi sebab ada tambah belakang. Okey. Qatalu
okey. Qatalu ni kita tahu dia madhi, home. Madhi, home. Okey. Qatalu mujarrad atau mazid? Mujarrad atau mazid? Dia adalah mazid. Pasal apa? Sebab dia ada huruf qaf, alif, ta, lam. Maaf ya, bunyi lori depannya ada roadblock. Okey. Jadi qaf, alif, ta, lam, huruf asal bagi qaf, alif, ta, lam dia ambil daripada qaf, ta dan juga lam. Jadi alif ini alif apa? Alif ini adalah alif imbuhan. Alif itu adalah alif imbuhan, iaitu alif mazid. Jadi qatalu dikira sebagai apa? Dikira sebagai mazid. Qatalu dikira sebagai fi'il madhi mazid. Fi'il madhi mazid. Okey, jelas? Macam mana boleh tahu dia mazid? Sebab alif ini adalah alif yang ditambah, bukannya alif huruf asal. Sebab apa? Huruf asal ni ialah qaf, ta, lam sahaja. Jadi macam mana kita nak menentukan? Okey, soalan seterusnya. Qatalu, qatalu. Ini sahih atau mu'tal? Macam mana kita nak tahu dia sahih atau mu'tal? Kita mengambil kira huruf yang ni. Huruf yang ni. Kita ambil kira yang ni. Qatalu asalnya ialah qatala, qatala, kemudian alif ini huruf tambah, buang huruf tambah, maka tinggallah qaf, ta, lam saja, 3 huruf. Jadi qaf, ta, lam ini adakah dia huruf, ada tak huruf illah? Tiada, tak ada huruf illah. Jadi dia adalah sahih salim. Itu adalah pengenalan bagi fi'il, kaitan di antara ketiga-tiga tajuk ni. Kaitan di antara ketiga-tiga tajuk ini secara umum. Nanti kita akan belajar secara lebih jelas apakah yang dimasukkan dengan mujarrad, apakah yang dimasukkan dengan mazid, apa dia wazan, apa dia mauzun. Okey, itu adalah penerangan secara ringkas bagi kaitan ketiga-tiga tajuk ni. Okey, jelas macam ni kita nak kaitkan madhi mudhari' amar dengan sahih mu'tal. Macam ni kita nak kaitkan madhi mudhari' amar dengan mujarrad dan mazid. Kepala utama dia adalah madhi mudhari' amar. Kalau kamu tak lepas madhi mudhari' amar, huruf tambah ni, kamu akan susah dekat sahih mu'tal, kamu juga akan susah dekat mujarrad dan mazid. Okey, jelas perbezaan di antara ketiga-tiga ni, apakah beza qatalu dengan qatalu? Bezanya adalah qatalu mujarrad, qatalu adalah mazid. Okey. Saya rasa itu saja untuk pengenalan dahulu. Apakah dia mujarrad, mazid, kaitannya dengan sahih mu'tal dan juga kaitannya dengan madhi mudhari' amar. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.